Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jauhi melepak di wakaf atau tepi jalan. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julus 'ala at-turuqat." Qalu ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'atu at-tariq haqqahu. Qalu wa ma haqquhu? Qala ghaddu al-basar wa kaffu al-adha wa raddu as-salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maksudnya, hendaklah kamu semua menjauhkan diri daripada duduk di tepi jalan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami terpaksa berada di tempat duduk kami dan berbual di situ." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika kamu enggan, hendaklah kamu berikan hak jalan." Para sahabat bertanya, "Apakah haknya?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tundukkan pandanganmu, mencegah daripada perkara yang menyakitkan, menjawab salam, dan melaksanakan amal ma'ruf serta nahi munkar." Hadis ini sahih dan muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga lain-lain ulama-ulama hadis. Manaqib Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Nama sebenarnya ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari, dan gelarannya ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri dinisbahkan kepada perkampungan Khudrah, iaitu daripada perkampungan Ansar yang berada di Madinah, sebagaimana dalam kamus. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyertai peperangan Uhud disebabkan masih kecil, dan menyertai peperangan selepas Uhud. Beliau juga menyertai perjanjian atau bai'ah ar-ridwan. Perjanjian atau bai'ah itu sama tu. Perjanjian ataupun bai'ah ar-ridwan pada tahun 6 Hijrah. Banyak meriwayatkan hadis dan berfatwa. Usianya mencecah 86 tahun. Ulama telah berselisih pendapat tarikh wafatnya. Ada yang mengatakan beliau meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 63, ada yang menyatakan 64 atau 65 Hijrah, dan ada yang mengatakan pada tahun 74 Hijrah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat hadis ini yang berkait tentang adab, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram, tetapi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut hadis ini dalam bab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, bab dalam menjelaskan tentang suruhan melakukan kebaikan dan mencegah perkara-perkara mungkar. Al-Bukhari rahimahullah menyebut hadis ini dalam bab yang berkait dengan duduk di tepi jalan, larangan berada di tepi jalan melainkan dengan memberi hak. Hadis ini merupakan hadis yang berkait dengan hubungan dengan masyarakat. Dalam masa yang sama, Islam mengajar bagi setiap individu
untuk menjaga akhlak peribadinya, demi menghormati masyarakat yang lain, demi memberi hak kepada orang-orang lain yang sebenarnya turut berkongsi kebaikan yang ada padanya, dan turut merasakan tempias kejahatan yang mungkin ada pada setiap individu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang agung, yang dikira sebagai sahabat yang berstatus ulama di kalangan para sahabat. Walaupun beliau, yang Abu Sa'id Al-Khudri, tidak menyertai peperangan Badar kerana terlalu kecil, demikian juga Uhud, tetapi ayahnya yang bernama Malik bin Sinan menyertai peperangan Uhud, dan beliaulah yang menyapu darah yang mengalir pada wajah Nabi SAW, sehingga Nabi SAW bahkan dia hisap ni, darah tersebut biar berhenti. Sehingga Nabi menyatakan darahmu haram daripada neraka. Dan siapa yang nak melihat ahli syurga, lihatlah kepada Malik bin Sinan ini, dan beliau syahid dalam peperangan Uhud. Maka Abu Sa'id Al-Khudri, saudara, meneruskan perjuangan ayahnya. Peperangan pertama yang disertai oleh beliau ialah peperangan Khandaq, dan seterusnya peperangan-peperangan yang lain. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Al-Isabah menyatakan beliau menyertai 12 peperangan bersama Nabi SAW. Dan beliau di antara sahabat yang paling banyak riwayat hadis, 1170 hadis, satu jumlah yang banyak. Dan beliau setiap kali mendengar hadis Nabi SAW, maka beliau berusaha menyampaikannya. Dan beliau dianggap sebagai satu contoh, ikon orang yang rajin belajar, sehingga mendapat kemuliaan, sehingga mendapat ketinggian kerana menguasai ilmu hadis, dan seorang yang benar-benar berusaha beramal dengan ilmu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di antaranya beliaulah yang berani menarik tangan Marwan Al-Hakam, Marwan yang cuba untuk mengubah sunnah yang patut dilakukan pada solat hari raya. Itu sunnahnya semayang dulu baru khutbah, tapi dia khutbah dulu supaya orang tak lari. Dia semayang kemudian. Ketika mana dia nak naik mimbar, maka Abu Sa'id yang tarik tangan dia. Kamu melakukan kebidah. Walau Marwan ketika itu ada seorang pemimpin, governor. Dia bawa pemerintahan kerajaan Umayyah yang ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan beliau juga sanggup menaiki kuda daripada Madinah pergi ke Damashq atau Dimashq, semata-mata untuk memberi nasihat kepada Muawiyah. Dia tak kira lah kena apa pun, tak risau. Nasihat yang perlu disampaikan daripada Nabi SAW. Beliau seorang yang berani, dan seorang yang dianggap sebagai mempunyai karisma yang luar biasa. Di samping beberapa kelebihan yang ada pada beliau, sifat berani, sifat rajin, orang yang kuat ingatan, orang yang bercakap benar walau dengan siapa pun yang berada di hadapannya. Maka beliau meriwayatkan hadis ini. Ada hadis-hadis yang beliau riwayatkan daripada Nabi SAW. Maka hadis ini sebagaimana saya katakan berkait dengan hubungan masyarakat. Walaupun penulis kita ditulis tajuk dia jauhi melepak di wakaf atau tepi jalan, kerana kebiasaan orang Melayu kita lepak kat wakaf atau tepi jalan. Sebenarnya ia bukan sekadar merujuk pada wakaf atau tepi jalan. Syekh Muhammad Ali bin Muhammad Allan, atau dikenali sebagai Ibnu Allan Al-Bakri As-Siddiqi Asy-Syafi'i, pengarang kitab Dalilul Falihin, syarah pada Riyadhus Shalihin, menyatakan termasuk juga kedai kopi, termasuk juga duduk tepi tingkap yang mengadap laluan awam. Dengan kata lain, ialah sekiranya kita berada di tempat di mana pandangan kita boleh melihat pergerakan manusia, orang-orang awam, maka kita perlu menjaga adab-adabnya. Barangkali saudara kita duduk tepi tingkap, tingkap kita menghala ke jalan besar, maka lalulah awet depan tu, perempuan depan tu, orang tua depan tu, kita pun tengok. Kerana bila kita tengok ni, saudara, ada dua benda yang mungkin berlaku.
Kata Syekh As-San'ani dalam syarah hadis ini, dalam Subulus Salam, pertama mungkin akan datang syahwat. Bila perempuan syahwat kita tengok, dia tak nampak kita tempat yang, ataupun dia takut nak tengok kita sebab kita ramai. Dia duduk kedai kopi tengok, pakai spray hitam pula tu. Duduk kedai kopi, nampak hebat kita. Atau duduk ke tepi tingkap, menghala ke jalan. Atau mungkin duduk dekat wakaf-wakaf kat rumah kita. Bukan cerita wakaf yang stesen bas tu, bukan itu saja. Termasuk kalau rumah kita ada ruangan, kita letak kursi, letak meja, kita duduk 3-4 orang berlalu depan rumah kita, pakai tengok lawa, anak siapa ya? Pandangan itu menyebabkan kita berdosa, menjadikan orang yang dilihat tu tak selesa. Yang kedua, kata As-San'ani, mungkin kita akan menghina dia, merendahkannya, mengumpatnya, atau apa sahaja yang berkait dengan maruah dia. Kerana itu Nabi SAW kata jangan duduk tempat di mana kamu atau pandangan kamu mungkin terdedah pada orang awam, orang yang lalu lalang. Kalau disebut di sini turuqat, jalan. Dan maksudkan macam saya katakan tadi, pandangan Ibn Allan, tempat di mana orang awam yang akan lalu mundar mandir dan sebagainya, dan kita berada dalam posisi yang mana kita boleh melihat mereka. Ditambahi pula dengan kita ramai pula sejumlah yang mungkin memberi ketakutan kepada dia, memberi ketakutan kepada orang yang lalu lalang depan kita. Maka kita perlu menyempurnakan hak. Di sini dijelaskan beberapa hak itu, 5 hak utama yang kita akan bahaskan. Adakah 5 ni saja atau banyak lagi? Pengajaran hadis. Guru kami Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, itu seorang ulama Saudi yang meninggal sekitar tahun 2000 di mana penulis kita berada di Universiti Madinah sekitar tahun 90. Sekitar tahun 90 beliau berada di Madinah Al-Munawwarah. Masa itu saya masih ingat saya tingkatan 3. Masa itu saya tingkatan 2. Maka dia telah mendapat tawaran ke Universiti Madinah. Itu tahun 90 atau 91, di mana beliau belajar dengan ramai ulama di Saudi. Antaranya Ibnu Utsaimin yang merupakan ulama ranking nombor 2. Lepas Syekh Abdul Aziz bin Baz, itu ranking nombor 1. Nombor 2 Ibnu Utsaimin, kalau orang tu yang asal Madinah lah. Tapi kalau campur orang luar, nombor 2 ialah Syekh Nasruddin Albani. Ini ulama yang berada di Arab Saudi. Kalau satu dunia, maka kita tak ada letak orang ranking nombor 2 lah. Ada ramai lagi ulama lain. Ini cerita di negara Saudi, di mana Ibnu Utsaimin dia ada satu kawasan namanya Qawasim, yang mana ramai orang belajar dengan beliau. Dan murid-murid beliau dia ada satu cara nak kenal. Pakai jubah putih, pakai serban merah. Pakai baju, tu dia tu. Anak murid Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi. Dan beliau merupakan antara pengarang kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang terkini. Maka penulis kita menyebut pandangan guru beliau dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Syarah pada Riyadhus Shalihin. Guru kami Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin berkata, penggunaan lafaz iyyakum ini membawa maksud ancaman dan larangan keras, yakni aku memberi peringatan kepadamu supaya jangan duduk di tepi jalan, disebabkan perbuatan tersebut membawa kepada terdedahnya aurat dan aib manusia yang lalu lalang di situ, sehingga akhirnya boleh menjatuhkan maruah mereka dan kadang-kadang membawa kepada umpatan, cacian dan penghinaan. Justru Rasulullah SAW mengemukakan peraturan duduk di tepi jalan atau hak jalan yang mesti ditunaikan oleh golongan yang berada di tepi jalan. Peraturan wajib yang disebut ialah, pertama, tundukkan pandangan, yakni tundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang haram, walaupun tidak bersyahwat, apatah lagi bersyahwat. Benda itu memang haram. Syahwat tak syahwat memang haram kita pandang. Maka sementara lagi kalau benda tu kita pandang dengan syahwat, lagi berdosa. Yang kedua, menahan daripada menyakiti. Artinya jangan pandang orang lain tengok, pakat tengok siapa pakat tengok. Itu menyakiti orang. Atau mungkin kita bersiul pula, ngorak, itu menyakiti dia. Atau mungkin kita sebut perkataan-perkataan menghina. Tengok dia tengah jalan, tengah hujan, kita menyanyi yang menghina dia. Atau mungkin kita tengok kambing dah lari misalnya, atau sebagainya. Apa yang menyakiti orang,
dia dengar. Sama ada kita ada tujuan ke tak ada tujuan, itu isu lain. Tapi menyakiti manusia merupakan perkara yang diharamkan. Yang ketiga, menjawab salam. Bila orang beri salam, maka wajib kita jawab salam. Yang keempat, amal ma'ruf. Sekiranya kita berkumpul 5-6 orang ataupun lebih pada seorang, tengok perkara mungkar, maka wajib kita cegah. Kerana itu sudah tidak digalakkan kita duduk kat jalan ni, kerana tanggungjawab kita bertambah. Baik kita duduk kat rumah, tak ada kemungkaran kita tengok. Duduk kat luar tengok kemungkaran, kita bertanggungjawab tegur. Mampukah kita? Tak mampu duduk rumah. Kalau kita mampu tegur, okey. Kerana di sini kata ulama, kita telah melazimkan, meletakkan kewajipan dan peranan kita untuk melaksanakan hak Allah bila berada di luar. Tiba-tiba kita tak buat. Kita tengok kemungkaran, kita tengok maksiat, kita diam. Maka kita berdosa. Untuk mengelakkan benda itu, maka tak digalakkan kita berada di tempat-tempat yang bersifat umum. Tak kira wakaf ke, kedai ke, atau mana-mana tempat. Melainkan sempurnakan hak ini. Nabi tidak mahu membebankan umat dia. Sebab itu Nabi cegah jangan duduklah tepi-tepi jalan, jangan duduklah tempat-tempat umum seperti ini. Nanti bila ada tanggungjawab, kamu tak mampu buat. Tanggungjawab mencegah kemungkaran, kamu tak mampu buat. Maka lebih baik bila selesai urusan kamu, jadilah rumah tempat pertama kamu nak balik. Nabi ajar begitu. Idza qada nahmatahu falyu'ajji ila baitihi atau kama qala sallallahu. Bila selesai urusannya, maka pulang cepat ke rumah. Biar rumah ni saudara agenda nombor 1 kita. Selepas kita selesai urusan, urusan balik rumah cepat-cepat. Tidak banyak tanggungjawab di mana kita perlu lakukan. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, lepak ialah budaya tabiat yang merupakan amalan negatif di kalangan masyarakat, seperti di kalangan remaja yang menghabiskan masa dengan duduk-duduk tanpa melakukan kegiatan yang berfaedah. Kalau difikir sepintas lalu, membuang duri, batu atau kulit pisang yang ada di jalan nampaknya hanya perbuatan yang sangat remeh. Tetapi ditinjau dari sudut kacamata Islam, ia mengandungi erti yang sangat dalam. Perbuatan yang seremeh itu boleh menukar tempat seseorang di akhirat kelak dari neraka ke syurga. Sebab lantaran seseorang terkena duri, kemungkinan kakinya bengkak sehingga tidak boleh bekerja beberapa hari. Jika dia seorang miskin dan telah habis wangnya untuk berubat dan tidak ada lagi peruntukan untuk beli makanan untuk anak dan isterinya yang menjadi tanggungannya, natijahnya tentulah keluarganya akan terbiar. Di antara hak bila kita berada di tempat awam, tengah jalan, lepak atau sebagainya, kau nampak benda-benda yang mungkin menyakiti orang yang lalu dengan jalan kaki atau yang lalu dengan kereta atau motor, maka sebaiknya kita buang. Kita tengok wajib kita buang. Kalau kita tak buang, mungkin orang ni terpijak duri, terpijak kaca, terpijak apa sahaja yang mungkin membawa mudarat kepadanya. Kena pula dia orang miskin, kena cuti seminggu. Bagaimana isteri dia, anak-anaknya. Kena pula kereta dia, misalnya tu lah tayar dia ada, tak ada dah tayar lagi. Kos tayar tak ada tu je, tiba panci, bocor kerana lubang yang ada. Maka dia patut cuba berusaha tutup cepat-cepat. Nampak macam remeh, tapi pahalanya besar. Nampak macam remeh saudara, tapi bila kita tak pedulikannya, akibatnya pun buruk kepada orang yang lalu lalang. Kerana kita sebut di antara Nabi SAW sebut, di antara hak jalan yang perlu kita berikan ialah buang perkara-perkara yang menyakitkan. Yang menyakitkan manusia yang lalu, baik duri, baik batu, ataupun perkara-perkara yang membahayakan, ranting pokok, dia cuba alihkan. Jangan tunggu majlis bandaran alih, dia kan dibayar gaji. Itu dari sudut hukum gaji, tapi hukum berkait dengan amal ma'ruf nahi munkar, dia kena pada semua orang Islam. Kerana itu undang-undang Islam ni sudah bukan cerita gaji, cerita tanggungjawab kita di hadapan Allah. Tanggungjawab kita di hadapan Allah ialah bila kita melihat suatu perkara yang mungkin boleh menyakitkan saudara kita, maka wajib kita bersegera menghilangkannya atau mengingatkannya, beri amaran padanya. Jangan tunggu aku nak tengok dia jatuh, kita pun sorak suka tengok jatuh lah, kita pun suka. Kelak apa yang kita buat kena pada kita. Wala yahikum makrus sayyi illa bi ahli. Dan tiadalah merancang kejahatan, sesuatu kejahatan, melainkan dia tu akan kena juga. Bila kita seronok tengok orang kena macam tu, saudara-saudara semua, kita juga akan kena. Dan kena kita barangkali lebih dahsyat. Dia mungkin hilang tayar, kita hilang kepala.
bila kena. Kalau itu ingat, bila sifat menzalimi orang ni sudah kadang-kadang berlaku secara tidak langsung. Kadang-kadang berlaku secara langsung lah, kita pukul dia, kita bully dia, kita tipu dia. Kadang-kadang berlaku secara tidak langsung bila kita melihat sesuatu yang mungkin menyakitkan dia, lalu kita tak ubah, kita tak beritahu, maka dia pun kena, walau kita tahu dia pun kena. Sama ada dia berkait dengan orang atau berkait dengan benda-benda tu. Misalnya ada orang tu dipinjam tak bayar, pinjam tak bayar, kita tahu, biar kena pula tu padam muka. Aku dah kena, dia pula kena. Dosa kita zalim dia, patut kita tahu. Itu kalau orang lah. Sama juga benda yang menyakitkan jalan atau sebagainya, sama je. Itu dinamakan melakukan kezaliman secara tidak langsung pada saudara.